to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is 600 ringgit. Those interested in attending may visit www.ikim.gov.my or contact the Secretariat at 03-6204-6320 or 6321 or 6325. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة.
ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan peluang sehingga pada waktu ini untuk bersiaran dalam rancangan Bicara Adab, iaitu merupakan salah satu rancangan yang dimuatkan dalam slot ekspresi pada setiap Selasa malam, iaitu pada pukul 9 malam hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan sekali lagi anda bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku perantara anda untuk rancangan ini. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama sebentar saja lagi bersama dengan tetamu jemputan kita bagi menghuraikan lagi salah satu bab yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi insyaAllah saya akan tunjukkan bagaimana rupa kitab ini seketika saja nanti. Apapun saudara, untuk malam ini kita masih lagi di bawah bab yang bercakap tentang maksiat lidah, dan salah satu maksiat lidah yang akan dihuraikan oleh tetamu jemputan kita sebentar saja lagi, iaitu tajuk pada minggu ini berkenaan dengan melaknat. Jadi untuk itu kita terus saja bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di ruang udara Radio IKIM pada malam ini, dan membuka tirai kita telah pun masuk dalam bulan yang baru, bulan Rabiul Akhir, untuk rancangan Bicara Adab pada minggu ini. Jadi insyaAllah saya difahamkan Ustaz akan mengupas tentang topik berkenaan dengan melaknat, iaitu salah satu maksiat lidah, dan sememangnya perbuatan sebegini haruslah dijauhi oleh sekalian manusia yang hidup di muka bumi ini. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin untuk menerangkan kepada para pendengar tentang topik kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Tuan Ahmad Nazri hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, insya-Allah pada malam ini kita mulakan pertemuan kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kefahaman yang benar kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari. Kerana seperti mana yang selalu kita ulang, buahnya daripada ilmu ini adalah amal, dan yang kita harapkan adalah kita dapat beramal dengannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatifu biha ahlus samawati wa ahlul ard
وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesihatan yang dikurniakan Allah. Pada malam ini Allah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam siri bicara adab. Masih kita membahaskan sebuah buku yang sangat barakah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita masih berbicara berkaitan dengan satu anggota yang sangat besar nikmatnya di dalam kehidupan. Bahkan anggota yang mana boleh membawa kita menuju ke syurga. Bahkan dengannya juga boleh menjadi sebab kita Allah Subhanahu wa ta'ala humbankan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia lidah. Telah kita bicarakan dalam pertemuan kita yang lalu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai maksiat yang dilakukan oleh lidah. Kalau kita ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, terutama pertemuan kita yang terakhir, kita sebutkan antara juga maksiat yang telah dilakukan oleh lidah tanpa kita sedari, antaranya adalah memuji diri sendiri. Satu perkara yang kita rasa tidak memberi kesan ataupun tidak mengganggu pun orang lain, tetapi sebenarnya ianya sesuatu yang tidaklah baik pada sisi agama. Hari ini kita masuk pula perkara yang keenam berkaitan dengan maksiat lidah. Itulah dia kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan melaknat. Sebelum kita mulakan pembacaan kita berkaitan dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, juga kepada penterjemah kitab ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizah rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang atau manusia. Pesanan Al-Imam Al-Ghazali berkaitan diri kita ataupun berkaitan tentang lidah kita. Setelah kita ingat, kita ini diciptakan oleh Allah. Lidah kita bahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bila kita sebut tentang nikmat, maka kita tidak boleh menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah tidak redai. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan gunakan lidah kita untuk melaknat sesuatu. Maknanya apa-apa sahaja daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adakah yang berada di dunia ini yang tidak Allah ciptakan? Jawapannya tak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, sama ada binatang ataupun manusia, ataupun apa-apa sahaja, tidak kita laknat, tidak kita katakan perkara yang tidak selayaknya pada apa juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli qiblat bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik. Ini perkara yang kita kena jaga. Ringannya lidah kita sampai kita mudah mengkafirkan orang. Ini penyakit yang telah timbul dalam kehidupan masyarakat hari ini. Ringannya lidah ini mengucapkan sampai kita mampu menyebutkan kepada seseorang sebagai munafik. Kita kena tahu orang yang sifatnya kafir itu maksudnya pengakhirannya nanti di neraka. Orang yang kalau kita berikan gelaran kepada dirinya sebagai munafik, kedudukannya nanti adalah fi darkil asfali minan nar, duduk di bahagian dalam sekali daripada api neraka. Maka kita menentukan seseorang dengan gelar-gelaran yang sangat-sangat tidak elok pada dirinya, itu merupakan satu kebahayaan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali melarang kita untuk menyebutkan sesiapa daripada ahli kiblat. Kalau seseorang itu, dia itu mengucap 2 kalimah syahadat, dia melaksanakan salat seperti kita, maka jaga-jaga diri kita dari terlepas mengatakan dirinya itu sebagai kafir ataupun sebagai seorang munafik. Kenapa? Tengok. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Hati ini milik Allah. Yang dapat melihat hati adalah Allah. Tempat pandangan hati adalah Allah. Maka bila seseorang yang kita temui, dia itu mengucap 2 kalimah syahadah, dia itu melaksanakan salat, dia itu ahli kiblah, maka jangan mudah-mudah lidah kita ucapkan atau kita gelarkan atau kita laknat diri dengan perkataan kafir ataupun munafik. Kerana itu satu tuduhan yang berat. Maka disebutkan apa? Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah Ta'ala. Apa yang di dalam hati seseorang bukan urusan kita. Hati kita sendiri pun tidak cukup bersih untuk menghadap kepada Allah. Kenapa kita sibukkan dengan hati orang lain? Sebab itu para guru kita sebut, menjadi kebahayaan pada hari ini adalah orang pergi menuntut ilmu. Kalau kita tengok sekarang majlis-majlis ilmu itu bagai cendawan tumbuk. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di surau, bahkan di rumah-rumah, bahkan di pejabat-pejabat ada pengajian. Bukan sahaja lepas maghrib, tetapi ada duha, ada kuliah subuh, ada kuliah zuhur. Setiap waktu ada kuliah. Tetapi dilihat umat semakin tenang. Semakin hari akhlak manusia semakin buruk. Mulut semakin bebas mengucapkan apa yang ingin diucapkan. Tangan semakin bebas ingin melakukan apa yang ingin dilakukan. Kenapa? Kerana hari ini orang belajar ilmu bukan untuk membetulkan dirinya, tetapi ingin melihat kekurangan pada orang lain. Contohnya macam mana? Katalah seseorang hari ini dia belajar tentang sifat kedekut. Dia belajar tentang sifat kedekut. Maka dia sebut sifat kedekut dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Setelah habis pengajian, dia datang jumpa kepada ustaz yang mengajar. Dia kata, "Ustaz, apa yang ustaz cakap tu betul." "Kenapa?" Ustaz kata. "Ustaz sebut sifat-sifat kedekut tu sebiji macam orang belakang rumah saya." Dia kata. Maka kita lihat hari ini orang belajar untuk melihat kekurangan orang lain, untuk melihat kelemahan orang lain. Sebenarnya kita menuntut ilmu untuk betulkan diri kita, untuk melihat kekurangan diri, bukan kekurangan sesiapa. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, urusan hati adalah urusan seseorang dengan Allah.
kita tidak layak untuk menghukum sesiapa sahaja dengan apa juga kedudukannya, dengan apa yang di hati. Sampai kita boleh kata orang tu kafir, sampai kita boleh kata orang tu munafik. Ini perkara yang kita perlu jaga-jaga dan hati-hati. Apatah lagi dalam suasana kita pada masa kini. Masa kita sekarang ni, ramai orang berbicara sesuka hati. Kita akan lihat ada orang mencela orang itu, ada orang melaknat orang ini, ada orang mengata orang itu dengan sifatnya begini, begitu, begini, begitu. Dan sebenarnya seseorang disebutkan apa? Apabila kita cuba menceritakan kelemahan-kelemahan orang lain, kita perlu ingat sebenarnya kita sedang cuba menutupi kelemahan-kelemahan kita. Dengan menceritakan kelemahan orang, sebenarnya diri kita yang lemah. Jadi tak perlu kita menceritakan kelemahan orang, apalagi kita mengatakan seseorang itu dengan sifat kafir dan munafik. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kemudian disebutkan lagi apa? Dan ketahuilah bahawa pada hari akhirat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si fulan bin si fulan. Tengok Imam Ghazali dalam perbicaraan, dalam tutur katanya, dalam pesannya, sangat bicaranya itu tak perlu kita nak jelaskan dah lagi. Tak ada yang kalau yang di sebalik itu apa Tuan Haji Ahmad, tersurat ke tersirat? Saya kan tersalah pula. Tak ada yang tersirat ke tersurat ke, semuanya telah jelas disebutkan. Kata Al-Imam Al-Ghazali apa dia? Pada hari kiamat kita tak akan ditanya kenapa engkau tak laknat dia ni, kenapa engkau tak kata dia ni kafir, kenapa engkau tak kata dia ni munafik. Kita tak akan ditanya. Jadi kenapa kita nak sibukkan diri kita dengan buat ataupun mengotorkan lidah kita dengan melakukan sesuatu yang kita tak akan ditanya tentang. Tetapi kita nanti akan ditanya kenapa tak zikir, kenapa tak baca Al-Quran, kenapa tak cakap yang baik-baik pada orang, kenapa tak buat begini, kenapa tak buat begini. Tapi kita tak akan ditanya pada sesuatu yang buruk yang kita tidak perkatakan pada orang, walaupun perkara tersebut benar. Maka disebutkan, dan ketahuilah bahawa engkau pada hari kiamat tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si fulan, dan kenapa engkau diam dari menyebut kejahatannya. Tak ada, tak akan ditanya. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidup. Nak cerita kata kalaulah ada orang jahat, yang paling jahat iblis lah. Paling jahat ni iblis. Bahkan sebab apa? Sebab dia bukan sahaja menyesatkan kita, dia cuba menyesatkan seluruh umat baginda Nabi. Tapi kita tak akan ditanya kenapa kita tak laknat iblis, kerana kesibukan kita pada diri kita mempersiapkan diri dan waktu untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak ditanya dengan demikian itu pada hari kiamat nanti. Imam Ghazali kata apa? Ingat, ini untuk tenangkan hati kita. Kalau kita tak buat semua perkara tadi, perkara itu tidak akan ditanya oleh Allah satu. Bahkan bukanlah sebab kita tidak melaknat menjadikan kita rendah di sisi Allah. Bahkan kita akan menjadi lebih tinggi di sisi Allah kerana kita menjaga lisan-lisan kita daripada menyebut perkara yang tidak sepatutnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini dengan apa lagi yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang satu maksiat daripada lidah, itulah dia laknat. Syukran jazilan, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun atas kupasan yang telah disampaikan sebentar tadi. Apapun rancangan bicara adab masih lagi belum selesai, masih lagi belum tamat. Kita akan mengikuti sambungan daripada Ustaz Ahmad Salahuddin seketika saja nanti. Dan kepada anda yang baru saja membuka radio ketika ini, anda kini sedang mengikuti Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, yang bersiaran selama
24 jam sehari dari Langgak Tunku of Jalan Tunku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Bersama saya ketika ini Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku perantara anda dalam rancangan Bicara Adab bersama tetamu jemputan kita. Kita bersiaran secara dalam talian ketika ini bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dan tajuk pada malam ini berkenaan dengan melaknat, iaitu salah satu maksiat lidah yang kita bicarakan ketika ini. Kita akan berehat seketika saudara, dan kembali selepas ini teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur terjemahan Encik Muhammad Aslam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk rancangan Bicara Adab pada malam ini, dan anda masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu tidak lain tidak bukan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Ustaz, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk pada malam ini, melaknat, kalau kita lihat dalam beberapa minggu saja lagi seluruh rakyat Malaysia akan melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka untuk pilihan raya umum ke-15. Jadi soalan saya, ada kaitan juga dengan topik kita pada malam ini, Ustaz ya. Sebentar tadi Ustaz ada berbicara tentang kita perlu memelihara lidah kita, apa yang kita katakan perlulah kita berpada-pada, sentiasa berwaspada. Jadi dalam konteks kita menuju ke melaksanakan peranan kita sebagai rakyat untuk pilihan raya umum ke-15 kali ini, dari segi kesantunan berbahasa kita, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz dapat nyatakan sesuatu khususnya kepada mereka yang sedang melaksanakan kempen dalam kehangatan pilihan raya umum ketika ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ahmad Nazri hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sebelum kita menyambung perbahasan kita berkaitan satu tajuk yang sangat kita sebutkan panaslah, satu tajuk, dan sebenarnya tajuk pada minggu yang lalu dan tajuk pada minggu yang ini sangat berkait dengan apa yang bakal kita lalui pada beberapa waktu lagi. Sebagaimana yang kita ketahui, negara kita akan melaksanakan ataupun kita semua akan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Maka menjadi tanggungjawab sebagai seorang rakyat juga kepada yang bertanding memelihara diri sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dah sebut sebelum ni cerita tentang memuji diri. Jangan kita berbicara sesuatu yang tak ada pada kita. Bahkan sebenarnya kita perlu bersifat dengan tawadhu. Sedemikian juga dalam tajuk yang ingin kita bicarakan pada hari ini, yang kita dah sebutkan tentang satu perkara yang sangat buruk di sisi agama. Itulah dia kita melaknat seseorang. Bahkan apa yang disebutkan dengan laknat tersebut, para ulama bahkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan apa makna laknat ni adalah seseorang menjauhkan diri seseorang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sesekali kita menjauhkan sesuatu daripada rahmat Allah dalam keadaan semua makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sendiri seseorang itu dirinya memang adalah kafir. Syekh Nawawi Bantani menyebutkan contohnya apa? Contohnya seseorang, kita kata apa? Katanya Zaid dilaknat Allah, contohnya disebutkan. Dalam keadaan Zaid itu seorang Yahudi. Jangan kita Zaid tempat kita ni Islam lah. Tapi kalau orang Arab ada saja Zaid namanya, tetapi dia bukan Islam.
maka kita laknat dia. Tapi kebahayaan itu timbul pada kita. Kenapa? Mungkin sahaja sebelum dia meninggal dia masuk Islam. Mungkin saja dia masuk Islam sebelum dia itu meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun laknat pada sifat umum dibenarkan. Contohnya apa? Kita tidak melaknat diri seseorang. Tetapi orang yang punya sifat-sifat begini, dirinya dilaknat Allah. Contohnya kita kata apa? Contohnya kita kata Allah melaknat orang-orang yang bersifat zalim. Maka kita kata jangan bersifat zalim kerana orang-orang yang zalim itu dilaknat Allah. Perkara tersebut dibenarkan. Ataupun kita sebut Allah melaknat orang-orang yang kafir. Maka dibenarkan. Allah melaknat orang-orang yang fasik. Dibenarkan. Kenapa? Kerana memang orang kalau dia punya sifat-sifat macam tu, dia dilaknat. Tetapi kalau kita mengkhususkan pada orang-orang tertentu, yang mana mungkin dirinya boleh berubah, dirinya nanti menjadi dekat kepada Allah, itu menjadikan kita menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan ataupun dalam situasi kita pada hari ini, kita perlu ingat semua perkara muqaddar. Semua perkara, apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita imani. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan telah tetapkan apa yang bakal berlaku dan keadaannya. Maka bila kita dah ada pemikiran macam tu, tak perlu kita jadikan, ustaz, kalau saya tak laknat dia ni, nanti saya tak menang lah. Ataupun kalau saya tak laknat dia ni, saya tak kata dia ni tak elok, nanti orang akan pilih dia sebagai contoh. Maka bukanlah dengan jalan kemaksiatan kita dapat menegakkan kebenaran. Ini satu perkara yang perlu kita ingat bersama-sama. Jadi bukanlah cara menegakkan kebenaran ataupun cara menegakkan agama itu dengan kita membasahkan lidah kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kehidupan kita seluruhnya adalah untuk ibadah kepada Allah, agar diri kita menjadi orang yang bukan disayangi oleh manusia tetapi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suasana kita pada ketika ini, memang maksiat yang paling besar ingin kita jaga daripada kita terjerumus adalah lidah. Daripada melaknat seseorang, membicarakan keaiban seseorang, membicarakan tentang diri sendiri yang perkara itu tak ada pada kita. Itu merupakan satu perkara yang disebut maksiat tanpa disedari. Jadi kena ingat, kita bukan ingin mendapat sesuatu dengan cara yang Allah tidak redai. Cara yang Allah tak redha ini banyak lah. Antaranya maksiat lidah. Jadi kebenaran akan terzahir. Bahkan para ulama sebutkan kebenaran tidak akan pernah tewas dengan kebatilan. Cuma kita kena minta kepada Allah agar Allah tunjuk di mata kita di mana kebenaran. Maka dia sebut dalam doa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan rezekikan kami mengikutinya. Yang boleh menunjukkan kita yang mana benar, yang mana tidak adalah Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah lah yang merezekikan kita mengikut kebenaran. Wa arinal batilah warzuqna ijtinabah. Kita minta pada Allah, tunjukkan yang salah tu salah, sampai Allah rezekikan kita menjauhi. Maka serahkan urusan kita kepada Allah. Lakukan apa yang perlu kita lakukan menurut cara yang Allah perintahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, maka kita tak dapat. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka kita dapat. Jadi tak perlu kita lakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah semata-mata ingin mencapai apa yang diinginkan kita. Bukan diinginkan oleh orang pun sebenarnya, tapi yang diinginkan kita. Maka jaga diri kita semua, tidak terkecuali kepada sesiapa pun, daripada membiarkan lidah-lidahnya
itu membicarakan ataupun menyebut perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, perbuatan laknat ini adalah menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Kita bukan orang yang ingin jauhkan orang daripada rahmat, tetapi kita adalah orang yang perlu mendekatkan orang kepada rahmat. Itulah tugas kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka tadi Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita perbuatan melaknat seseorang ini perbuatan yang sangat berat. Apalagi kalaulah yang kita laknat itu dengan sifat kekafiran dan kemunafikan. Kena perhati baik-baik. Apatah lagi kita kena tahu hati yang ada pada setiap orang tidak boleh kita lihat dan kita baca. Ia adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-Nya. Bukanlah kita yang dapat memandang apa yang di dalam hati seseorang, tetapi yang dapat memandang di dalam hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sambung terus apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya, kenapa engkau melaknat akan dia? Itu tadi kita sambung perbahasan kita. Imam Ghazali kata, kalaulah kamu tidak melaknat sesiapa pun seumur hidup, kamu tak akan ditanya, kenapa kamu tidak melaknat si fulan? Kenapa kamu tak kata dia teruk? Sebab apa? Sebab memang perkara yang disuruh pada kita adalah diam. Sampai disebutkan kalau kita tidak melaknat iblis seumur hidup kita pun tak ada, tidak akan ditanya. Maka tidak ada kebahayaannya kalau kita tidak melaknat. Tetapi kalau kita melaknat seseorang ataupun kita melaknat apa-apa sahaja daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, sudah pasti kita akan ditanya. Sudah pasti kita akan ditanya, kenapa engkau melaknat akan dia? Kenapa kita laknat dia? Kita mesti akan ditanya. Kalau kita melaknat seseorang, bahkan kita akan dituntut kenapa kita melaknat dirinya. Kita akan ditanya tentangnya. Kemudian disebutkan apa? Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesanan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita tahu apa sahaja yang kita laknat, kita bertanggungjawab. Apa yang kita tak laknat, kita tak akan tanya kenapa tidak dilaknat. Maka jaga diri kita, lidah kita daripada melaknat sesiapa. Bahkan disebutkan apa? Kalaulah kita melaknat sesuatu yang kita tak berhak laknat, maka kita hendaklah bersegera menjawab ataupun segera berkata, melainkan bahawa dia tidak berhak kepadanya. Ini disebut di dalam Azkar An-Nawawiyah. Kalaulah kita tiba-tiba melaknat seseorang, tapi sebenarnya dia tidak berhak untuk dilaknat, maka kita kata apa? Melainkan bahawa dia tidak berhak kepadanya. Maksudnya dia tak berhak dilaknat, maka kita kena tambah di situ. Supaya apa? Kita tidak tergolong daripada orang-orang yang melaknat seseorang yang tidak berhak kita laknat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedemikian juga tadi disebutkan, kita jangan pernah mencela apa-apa sahaja, apa-apa daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana disebutkan, di sini disebutkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, yakni yang tidak sedap. Bahkan adabnya kita tidak mencaci apa-apa makanan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tak makan terus. Maka jangan sesekali menghina hatta kepada makhluk Allah yang lain, termasuk juga makanan. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tidak pernah memperlakukan ataupun tidak pernah mencela makanan sekali-kali. Bahkan apabila beliau
akan memakannya, dan bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau akan meninggalkannya tanpa mencelanya. Kerana apa? Memelihara lisan. Sebab itu lidah merupakan perkara yang sangat kita perlu menjaganya daripada kita mendapat kemurkaan Allah dengan sebabnya. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan tajuk yang sedang kita bicarakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Dan saudara, ingin saya tunjukkan kitab yang dikupas oleh tetamu jemputan kita sebentar tadi sepanjang kita bersiaran untuk rancangan Bicara Adab, iaitu inilah kitabnya. Ya, ini kitabnya, Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, ya. Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, di mana ia telah dihasilkan oleh Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dan ianya berada di pasaran di toko-toko kedai-kedai buku di seluruh Malaysia. Jadi segala kupasan penerangan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun terkandung dalam buku yang telah ditunjukkan kepada anda sebentar tadi. Baiklah saudara, kita akan berehat sekali lagi, dan sekembalinya nanti kita akan mengikuti sedikit lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin dan akan diakhiri dengan rumusan. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Apa khabar agaknya warga di Pantai Timur? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan saudara, anda yang berada di kawasan Pantai Timur atau zon Pantai Timur, anda boleh mengikuti siaran kami ini, iaitu di Kota Baru, Kelantan menerusi gelombang 89.8 FM, manakala di Kuala Terengganu pula 100.2 FM, di Kuantan, Pahang pula anda boleh mengikuti frekuensi Radio IKIM menerusi gelombang 89.6 FM. Kembali bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof untuk rancangan Bicara Adab pada ketika ini, dan tajuk yang kita kongsikan dengan anda pada malam ini masih lagi sama, iaitu melaknat. Dan tajuk ini berdasarkan apa yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah karangan Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan saudara, apa kata kita teruskan saja rancangan kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ahmad Nazri, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan berkaitan dengan perbahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan masih dalam tajuk membicarakan tentang satu penyakit yang ada pada diri-diri kita terutamanya. Itulah dia maksiat-maksiat yang ada pada lidah. Dan tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan melaknat. Dengan penuh keinsafan maka kita sebutkan, dan juga kita ingin betulkan diri kita daripada menyebut perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lafazkan. Ingat, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam
insan yang sangat sangat menjaga tutur katanya. Dalam sebahagian kitab, antaranya di dalam kitab Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Sayyidil Mursalin, Al-Fadil Ustaz Hazri bin Hashim hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bicara, baginda tidak akan berbicara melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui pada perkataan yang Nabi sebutkan itu ada padanya pahala. Maka jangan biarkan lidah-lidah kita menyebut perkataan-perkataan yang bukan sahaja tidak menjadikan kita memperoleh pahala, bahkan yang lebih kita takuti, kita mendapat dosa daripadanya. Ini perkataan ataupun perkara yang sangat perlu kita pelihara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita telah sebutkan tadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang bahayanya seseorang itu melaknat seseorang. Bahkan kita kena ingat, kita tidak melaknat sesiapa pun tidak menjadi sebab kita akan ditanya padanya kenapa kita tidak melaknat. Tetapi pada setiap laknat dan juga cerca dan maki yang kita keluarkan, kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan ditanya dan kita akan dipersoalkan kenapa kita melakukannya. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Maraqil Ubudiyah pada akhir pembicaraan berkaitan dengan bab melaknat, disebutkan oleh penulis ataupun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala berkaitan lafaz-lafaz, perkataan-perkataan celaan yang kebiasaannya digunakan. Contohnya, kalaulah pada adatnya orang Arab, mereka memanggil seseorang contohnya ya himar, wahai keldai, wahai tis, ya tis, tis ni kambing, wahai kambing, ya kalb, wahai anjing. Ini perkataan celaan-celaan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menghina seseorang, untuk mencela seseorang. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, perkataan ini contohnya fahadha qabihun. Lafaz-lafaz ni kotor, tak elok, tak baik. Terutama apabila dua orang yang saling berbantah-bantah ataupun berbalah. Kenapa tak baik? Pertama, kerana padanya ada unsur penipuan. Kita kalau melaknat pun, orang kalau dia melaknat pun, biasanya bukan sahaja dia laknat dengan sesuatu yang ada pada orang. Kebiasaannya laknat itu adalah sesuatu yang tak ada pada orang. Maka di mana buruknya perlakuan laknat? Yang pertama, dia cakap dengan sesuatu yang dusta. Dan yang kedua, disebut apa? Perkataannya itu menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Maka kita hari ini perlu jadi orang-orang yang sentiasa menggembirakan orang lain. Kan disebutkan sebaik-baik amal itu adalah menggembirakan idkhalus surur ala qalbi akhi. Kamu masukkan kegembiraan di dalam hati saudara-saudara. Maka bila mana seseorang itu tidak mampu, ataupun bukan sahaja tak mampu, dia masukkan kesedihan, dia menyakitkan hati saudaranya, itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Oleh itu, setelah kita dengarkan perbahasan yang mungkin kita rasakan ringkas, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan laknat, tetapi kita kena ingat kesannya itu sangat besar sehingga nanti kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita daripada lidah kita mudah menyebut perkataan-perkataan yang bukan sahaja tidak disukai oleh manusia, tetapi ianya juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kita perlu insaf, jangan sampai kita menyebutkan perkataan-perkataan yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, tetapi ianya memberi keburukan kepada akhirat kita. Jangan kita jadi orang yang nanti muflis di akhirat hanya kerana amal-amal yang telah kita bawa pahalanya diambil oleh orang-orang yang pernah kita laknat satu ketika dahulu ketika kita di dunia. Ketika itu tidak ada lagi penyesalan yang lebih besar, melainkan penyesalan orang-orang yang habis pahala-pahalanya di akhirat diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia berbuat buruk padanya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lidah kita lidah yang banyak menyebut namanya, lidah yang sentiasa basah mengingatinya, lidah yang sentiasa berdoa mengharapkan keampunan dan keredaan daripadanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, penutup yang cukup kemas dan cantik sekali daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Menerusi tajuk kita pada malam ini dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan daripada Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sekali lagi saya tunjukkan kitab yang kita bicarakan sepanjang minggu untuk rancangan Bicara Adab yang disiarkan di Radio IKIM setiap Selasa malam pada pukul 9 malam. Dan saudara, sesungguhnya lidah adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Haruslah kita mensyukurinya sentiasa, dan setiap anugerah adalah amanah dan setiap amanah akan ditanya kelak pada hari akhirat. Dan dengan itu maka berakhirlah rancangan Bicara Adab pada minggu ini. Semoga kita bersua pada minggu hadapan pula, insya-Allah dengan tajuk yang berbeza daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan seluruh pendengar Radio IKIM untuk rancangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala mutiara ilmu yang telah dilafazkan oleh Ustaz sebentar tadi menjadi azimat, menjadi pegangan kami di sini di Radio IKIM dan juga para pendengar yang mengikuti rancangan Bicara Adab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian saja daripada saya, Ahmad Nazri Muhammad Yusof, kembali untuk meneruskan lagi siaran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kuantan 89.6. Terbentangnya langit luas tak berpenghujung.
menyertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bisa ku putar waktu dulu, akan ku hindar segala khilaf lalu, agar tenang jiwaku yang kini lesu dirantai dosa yang bertunjang nafsu. Kesalahan yang tak pernah bertepi,
di Warna Pagi. Dan kehidupan yang kita